Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Najah binti Muhammad Lazim dan nombor matrik saya C20A1363. Hari ini saya akan membentangkan pentaksiran akhir bagi subjek konservasi non-organik. Tajuk bagi kajian ini adalah rawatan konservasi non-organik terhadap tembaga. Objektif kajian bagi kajian ini terdapat dua, iaitu yang pertama, mengkaji faktor kerosakan yang berlaku ke atas objek non-organik. Yang kedua adalah mengenal pasti apakah rawatan konservasi yang sesuai untuk merawat objek non-organik. Latar belakang kajian ini adalah bahan bukan organik merupakan bahan yang terdiri daripada campuran mineral dan ia tidak terbentuk hasil daripada pertumbuhan semula jadi organisma. Antara bahan bukan organik adalah logam, tembikar, tembaga, besi dan lain-lain. Kepentingan kajian ini dilakukan adalah objek ini mempunyai nilai warisan yang tersendiri yang perlu dipelihara. Melalui penyelidikan dan penjagaan yang teliti ke atas sesuatu objek warisan, kita dapat memastikan objek ini akan sentiasa dipelihara agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Objek yang saya pilih dalam kajian ini adalah tembaga, iaitu tepak sirih. Masalah kerosakan. Secara umumnya, faktor kerosakan artefak itu berlaku adalah disebabkan aktiviti manusia itu sendiri. Yang kedua adalah perubahan cuaca, dan yang ketiga adalah keadaan persekitaran, dan yang terakhir adalah bencana alam. Kerosakan secara spesifik bagi tepak sirih ini adalah kehadiran patina pada belakang tepak sirih. Yang kedua adalah kesan kotoran pada bahagian dalam tepak sirih. Kotoran seperti kehadiran kulat. Yang ketiga adalah terdapat kesan cala pada objek ini pada bahagian tepi objek. Yang keempat adalah terdapat kesan seperti cecair lilin yang sudah mengering. Metodologi kajian iaitu proses pengumpulan data, teknik dan alat. Dan yang pertama adalah melakukan pemeriksaan secara visual, di mana dengan memeriksa artefak secara menyeluruh. Yang kedua adalah melakukan kemudian melakukan dokumentasian ke atas objek, iaitu dengan mengambil gambar dan membuat catatan berkaitan dengan kerosakan atau rawatan yang perlu dilakukan. Yang seterusnya adalah rawatan konservasi, iaitu dengan melakukan beberapa proses seperti proses pembersihan, proses cucian, menggosok, pengeringan dan pengilatan. Kemudian pengkaji akan menyediakan beberapa peralatan untuk melakukan proses rawatan konservasi seperti air bateri, digital scale, brush, kain, asam jawa dan metal polish. Bagaimana proses ini dijalankan adalah terlebih dahulu pengkaji akan melakukan proses pembersihan, di mana proses pembersihan ini perlu dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan objek berada dalam keadaan yang baik. Pembersihan bahagian dalam objek perlu dilakukan dengan menggunakan air dan berus. Kemudian proses cucian, iaitu sebelum menjalankan proses cucian, penyediaan bahan seperti air dan asam jawa diperlukan. Proses cucian ini dilakukan untuk merendam objek ke dalam air, kemudian masukkan asam jawa ke dalam air. Seterusnya adalah proses menggosok. Objek akan digosok menggunakan berus dawai. Dan yang keempat adalah proses pengeringan, di mana memastikan objek berada dalam keadaan kering dengan menggunakan kain basah. Dan yang terakhir adalah proses pengilatan, iaitu menggunakan metal polish. Analisis dan penemuan. Objek yang dikaji ini iaitu tepak sirih kepunyaan Puan Faraday Elias Farida binti Malik yang telah berusia 40 tahun. Berdasarkan analisis dan penemuan pengkaji, telah mendapati beberapa faktor kerosakan yang berlaku. Antaranya adalah kehadiran habuk atau kotoran pada bahagian tepi objek ini. Hal ini berlaku disebabkan oleh objek ini terdedah dengan persekitaran. Bukan itu sahaja, pengkaji juga mendapati objek ini tidak dibersihkan secara berkala sehingga mampu menyumbang kepada kerosakan objek. Selain itu, kehadiran patina juga merupakan faktor kerosakan. Kehadiran patina ini berlaku berkemungkinan disebabkan oleh suhu dan kelembapan ruang tempat objek ini diletakkan.
Hal ini telah menyumbang kepada kehadiran patina atau kulat pada belakang objek. Dan yang terakhir adalah kesan cecair lilin penyelesaian adalah yang pertama adalah pembersihan secara berkala. Pembersihan ke atas tepak sirih perlu dilakukan secara berkala, iaitu dengan membersih tepak sirih 1 kali seminggu bagi memastikan tiada kesan habuk atau debu yang muncul pada tepak sirih tersebut. Pembersihan boleh dilakukan dengan menggunakan berus yang khusus untuk membersih tepak sirih ini. Dan yang kedua adalah ruang pameran. Mempamerkan tepak sirih ini di ruang yang bersesuaian, seperti meletakkan ia di dalam almari atau kotak kaca. Suhu dan kelembapan ruang yang diletakkan mestilah bersesuaian, iaitu suhu ruang bilik adalah antara 15 hingga ke 30 darjah Celsius. Kelembapan dan suhu bilik ini memainkan peranan yang penting bagi mengelak berlakunya kerosakan ke atas tepak sirih. Kesimpulannya, pemeliharaan ke atas sesuatu artifak perlulah dilakukan agar kerosakan yang berterusan tidak akan berlaku ke atas objek. Hal ini adalah supaya khazanah budaya dan warisan dapat dipelihara untuk generasi yang akan datang. Bukan itu sahaja, penemuan artifak ini juga menjadi bukti kepada identiti sesuatu budaya dan menjadi bukti peninggalan sejarah yang ditinggal oleh nenek moyang kita. Sekian itu sahaja pembentangan saya pada hari ini.